Kembali lagi bersama kami di Wanita hari ini dengan topiknya redha seorang isteri. Ustazah, kalau tadi disentuh oleh Sarah sendiri bahawa apa yang berlaku itu sebenarnya bukan datang daripada pihak Sarah seorang, tetapi kerana doa seorang ibu terhadap suaminya juga. Kalau kita lihat dalam zaman sekarang, mungkin ada dalam kalangan pasangan di mana isteri sebenarnya yang mengawal segala-galanya sehingga menjarakkan hubungannya dengan ibu kepada suami itu sendiri. Dan ini yang kita nak kongsikan. Kadang-kadang dia mungkin ada redha seorang isteri, tapi dia tak dapat keredaan daripada seorang ibu dan juga ayah. Allahu Akbar. Subhanallah, terima kasih. Dan saya pun nak ucapkan terima kasih pada Sarah telah mencetuskan satu rasa yang agak hibur sebenarnya. Dan saya juga mendapat satu suntikan dan kesedaran bahawasanya hakikat apabila kita sebut redha seorang isteri, ia bukan hanya redha seorang isteri terhadap suaminya, tetapi juga redha seorang isteri terhadap ibu suaminya. Bagaimana hari ini kita lihat ramai isteri yang kata, I boleh terima you, tapi I tak boleh terima mak you. I tak boleh terima adik-beradik you. Subhanallah. Sebenarnya once kita kata kita boleh terima suami kita, kita redha dengan suami kita, kita perlu redha kehidupan dia sebelum itu. Betul. Siapa mak dia, siapa ayah dia, siapa adik-beradik yang dia membesar. Subhanallah. Sebab apa kan, macam Sarah, Puan Rina pun mungkin ada anak kan. Subhanallah. Kita ada anak, kita seorang ibu. Wahai para isteri sekalian, suami kita yang kita nikahi, yang dia akad nikah dan jadikan kita sebagai isteri. Yeah. Dia dibesarkan oleh seorang ibu, yang mana ibu ayahnya lah yang mengajarkan dia daripada tidak pandai berkata-kata sehingga dia pandai bercakap. Daripada dia tidak pandai berjalan, lalu dipimpin tangan itu dengan sabar sampai suami kita itu pandai berjalan sehingga berlari. Namun sebaik dia menikahi kita, dia meninggalkan jauh ibu dan ayahnya. Dan sebaik dia menikahi kita, kitalah teman bicaranya. Dia banyak berbicara dengan kita. Dia meninggalkan bicara dengan mak ayah dia lah, kurang berborak dan sebagainya. Yeah. Kita mungkin lupa ketika dia kecil dulu, ibu dan ayahnya lah yang mengejar dia ke sana ke sini untuk disuapkan makan. Tapi bila orang tua, suami kita mungkin dah tua, lalu kita berkira-kira apabila mereka nak melayani ibu bapanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi subhanallah, seorang isteri yang salehah, wanita yang salehah, walau bagaimanapun ibu mertua ataupun bapa mertua, mungkin sangat menguji sabar dia. Mungkin dia rasa macam dibersaing dengan ibu dan ayahnya. Tapi ingatlah bahawasanya, apabila dia redha dengan tentang keluarga suaminya, lalu dia redha bahawa suami itu mengejar redha ibu ayahnya, bagi insya-Allah wanita ini adalah wanita yang dapat redha Allah. Sebab dia sanggup mengorbankan keinginan dia. Nafsu seorang wanita ini penuh dengan emosi. Dan emosi lebih sukar untuk diisi, dipenuhi berbanding dengan akal. Tetapi akal itu yang dominan bagi lelaki. Sebab itu perempuan bila dia membesarkan emo, lelaki pula membesarkan ego. Lalu dia akan saling bertembung selalu, akan saling bercakaran. Tapi apabila wanita itu mengawal emosinya, dengan apa? Dengan ilmu, dengan iman, dengan zikrullah, dengan tenang. Lalu dia fikir, subhanallah, keluarga ini, suami ini jalan dia ke syurga. Ini hadis Nabi SAW. Saya nak sebut satu hadis Nabi. Seorang wanita dia datang jumpa Nabi dengan mengumpulkan satu hajat. Lalu Nabi tidak boleh menunaikan hajatnya. Lalu Nabi bertanya dia soalan yang lain. Nabi bertanya kepada dia, wahai muslimah, wahai wanita, adakah kamu memiliki seorang suami? Lalu wanita tersebut, ya, aku memiliki seorang suami. Bagaimana kamu melayani suamimu? Nabi bertanya. Sebab hajat wanita lain. Tapi Nabi sebenarnya sangat bijak. Wanita ini sebenarnya dia memerlukan perkara yang lain. Kemudian, lalu wanita ini berkata, wahai ya Rasulullah, aku melayani suamiku sedaya upaya, melainkan yang luar kemampuan. Maksudnya para wanita sekalian, apa yang kita tidak mampu Allah tahu. Jadi Allah tak akan bebankan dan kita tak akan dihukum dengan apa yang kita tidak mampu. Tetapi apa yang kita mampu juga Allah tahu. Dan kita tak boleh buat alasan, saya tak mampu buat itu, buat ini. Sedangkan kita mampu. Jadi Allah paling tahu. Jadi wanita ni jawab, ya Rasulullah, aku melayani suamiku sebaiknya. Mengikut kadar kemampuanku, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah jawab apa? Subhanallah, bagimu, suamimu adalah syurgamu ataupun nerakamu. Allahu Akbar. Bagi wanita yang faham konsep ini, apapun ujian yang datang daripada suami,
sama ada ibunya, adik-beradiknya, apa saja, dia akan melihat syurga Allah. Allah nak berikan dia syurga melalui suami. Dan isteri yang bijak, dia akan berusaha mendekatkan suami dengan ibu dan ayahnya. Bahkan subhanallah, mungkin dia akan fikir, bang, jom kita belikan kereta contoh kepada mak, kepada ayah siang mereka kita buruk. Bang, jom kita berikan hadiah. Bang, tambahkanlah nilai duit belanja pada mak ayah. Isteri ni mana-mana, bah, saya pasti suami ini akan sangat sayang isteri yang begini. Sangat sayang. Bahkan akhirnya suami ini akan mendahulukan isteri dan akan fikirkan tentang ibu ayah isteri pula. Subhanallah. Oh, jalan ceritanya memang sangat cantik. Nampak seperti mudah. Tapi saya percaya kita sebagai suami ataupun isteri ni pastinya ada banyak tanggungjawab dan juga dugaan. Kalau Sarah sendiri kan melihat kepada apa yang Sarah kongsikan tadi, Sarah seolah-olah mendekatkan Syuib kepada ibunya. Dan bagaimana Sarah sendiri? Kadang-kadang biasalah kita dengan pasangan pun ada yang berkecil hati, ada yang menyinggung perasaan. Bagaimana sebenarnya Sarah menjernihkan situasi tersebut? Contohnya kalaulah berlaku sesuatu perkara yang mungkin nampak Syuib lebihkan ibu saya sangat suka. Kalau dia lebihkan ibu dia, saya sangat suka. Sebab saya tahu apa yang Ustazah cakap tadi tu semuanya memang apa yang kita apply pada family kita. Contohnya macam Sarah akan make sure mak dia ada duit yang cukup setiap bulan, walaupun at that time kalau time kita tak mampu, kita akan lebihkan ibu dia. Sebab saya tahu, kalau kita lebihkan ibu dia, Ustazah, kita akan senang. Itu janji Allah. So, Sarah memang akan lebihkan ibu dia dan Sarah faham sangat konsep ni, which is bila kita dah menikah, hubungan kita dengan keluarga kita tu sebenarnya dah putus. Apa yang tinggal cuma belas suami tu. Itu yang saya percayalah. Nanti kita kupas sikit. Belas suami dan saya sangat-sangat bertuah. Which is suami saya menganggap family saya sama macam family dia. Adik-beradik saya tu dia rasakan itu adalah adik-beradik dia. Sama juga dengan saya dah tak ada mak kan. Saya sebab. Dan mak Syuib tu adalah mak saya. Okey, Ustazah boleh continue kot? Subhanallah. Boleh kupas sedikit apa yang dikongsikan. Seorang suami yang bertanggungjawab, setelah dia nikah, dia akan jadikan ibu ayah kita sebagaimana ibu ayah dia. Dan dia akan jadikan ibu ayah dia sebagaimana ibu ayah kita. Fahamkan maksud dia? Ya, betul. Seorang suami yang bertanggungjawab, sekiranya dia berikan kepada ibu dia contoh 100, dia akan beri juga kepada ibu kita, Sarah. Dia juga perlu berikan pada ibu kita 100. Kalau minggu ni dia balik rumah ibu kita, minggu depan dia balik pula rumah ibu dia. Maksudnya, dua-dua ibu kedudukannya sama. Sebab apa? Dalam proses saya selesaikan masalah rumah tangga, banyak isu yang tak selesai apabila, saya mohon maaf, apabila seorang suami yang tak faham peranan dia, bila dia nikah, dia rasa isteri tu milik dia sepenuhnya, 100%. Soalannya isteri ini milik dia sepenuhnya, dia lupa bahawasanya isteri ini dilahirkan, dibesarkan susah payah oleh ibu dan ayahnya. Jadi sebagai syukur kepada Allah kerana dikurniakan seorang isteri, maka dia perlu bersyukur kepada manusia. Yang paling utama adalah ibu dan ayah wanita ni. Sebab itu suami yang baik, suami yang soleh, suami yang taat kepada Allah, mengutamakan hak Allah, mengutamakan hak manusia, mesti buat baik kepada dua-dua ibu dan ayah. Jadi ada lelaki yang tidak faham, minta maaf. Bila dah nikah dia kata, apa-apa saya, syurga saya bawah ibu saya. Jadi saya kena taat ibu saya. Maka bila ibu suruh balik setiap minggu rumah dia, akhirnya ibu di sana kecil hati. Jangan lupa doa seorang ibu mustajab. Walaupun ibu itu telah terputus, soalannya sekarang isteri memang wajib taat suami, tetapi tidak boleh alasan itu untuk mengendahkan ataupun membiarkan hati ibu sana berkecil hati. Subhanallah. Cuba bayangkan begini. Seorang ibu melahirkan semua anak perempuan. Akhirnya anak perempuan semua ikut bernikah dan ikut suami. Siapa nak jaga ibu ni? Siapa nak jaga? Sebab semua ketaatan anak perempuan beralih kepada lelaki. Islam ini satu agama yang menjaga semua hak. Dan suami bukan memiliki cara total. Bahkan di sana ada perbincangan sebenarnya. Apabila seorang suami yang menghalang isteri untuk berbakti kepada ibu ayahnya.
Ada perbincangan para alim ulama. Apabila seorang isteri nak ziarah ibu ayahnya, ibu ayah sakit ternak dan sebagainya. Tetapi suami menghalang. Suami sekat. Suami ini melakukan dosa yang besar kerana apa? Memutuskan hubungan silaturahim. Iaitu hubungan rahim. Sebab anak isteri itu adalah dilahirkan daripada rahim ibunya. Lalu dia memutuskan mungkin kerana ego. Tapi suami yang soleh, suami yang beriman, dia tak akan melakukan perkara demikian. Dia akan menyuruh isteri ini berbakti pada ibunya. Jaga ibunya. Sebab isterinya juga adalah seorang ibu. Maka dengan cara itu dia mengajarkan kepada anaknya. Esok bila ibunya sakit, ayahnya sakit, dia perlu jaga. Apabila dia menghalang ibunya, isterinya untuk berbakti pada ibu ayah, dia sedang memberi pendidikan yang salah kepada anaknya. Satu contoh teladan juga untuk Betul. anak-anak ya, Ustazah. Subhanallah. Tapi bagaimana sebenarnya untuk kita melihat bahawa kita ini faham dengan konsep redha, kita boleh terima dengan hati yang tenang, Ustazah? Bagaimana kita nak fahamkan tersebut? Kadang-kadang kita boleh cakap je, kita boleh cakap, saya redha, saya betul-betul terima seadanya. Tapi hati kita tak tenang, hati kita tak bahagia. Bagaimana, Ustazah? Allahu Akbar. Ini soalan-soalannya, kalau kita faham konsep redha, insya-Allah semua masalah kita boleh selesai. Saya nak bacakan satu hadis kudusi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai hamba-Ku, sekiranya kamu tidak redha dengan ujianku, kamu tidak redha dengan ketetapanku, maka carilah Tuhan selain daripadaku." Allahu Akbar. Deep sangat maksud dia. Bila saya fahami, bila saya baca apa penjelasan sebenarnya, seumpama beginilah. Seumpama contoh kita masuk kerja sebagai staf TV3. Kita ada majikan, betul kan? Tiba-tiba majikan pun kata, "Okey, sekian, kamu bekerja daripada waktu sekian-sekian. Tugas kamu sekian-sekian." Tiba-tiba kita tak setuju. Saya tak setuju, saya nak begini, saya nak begini. Kemudian bagi tugas saya mengejut, saya tak setuju. Kalau begitu cari bos lain. Cari tempat kerja lain. Kalau kamu tak boleh terima segala peraturan dan apa ketetapan saya, cari bos lain, cari tempat kerja lain. Seolahnya begitulah. Apabila kita tidak boleh redha kepada Allah yang Khalik yang menciptakan alam ini, yang menciptakan kita, Allah yang Malik yang memiliki diri kita dan memiliki suami dan anak-anak kita, yang memiliki ibu ayah, yang memiliki harta, itu adalah milik Allah. Soalannya Allah kata, carilah bumi yang lain. Adakah kamu boleh hidup di tempat selain daripada bumi Allah ini? Subhanallah, Allahu Akbar. Satu konsep yang perlu kita faham, kita adalah hamba. Dan kita sebenarnya kosong, kita tidak ada apa-apa. Allah yang alim, yang hakim, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha bijak, beri kita pinjaman kebijaksanaan sekejap saja. Allah yang razak, Allah yang memiliki rizki, Allah berikan pinjaman rizki. Rizki apa? Suami rizki, anak rizki, pekerjaan rizki. Kemudian Allah yang ghani, yang muni, berikan kita kekayaan. Doa seorang ibu asbab jadi Allah berikan sarah kekayaan. Allahu Akbar. Tapi hakikatnya datang daripada Allah yang ghani, yang muni. Allahu Akbar. Akhirnya kita kena faham, apa pun yang berlaku dalam hidup kita, sama ada suami, ibu, pekerjaan, ada orang yang fitnah, ada orang yang tipu, ada orang yang khianat. Hakikatnya Allah nak perlihat, Allah nak perhatikan kita. Hamba-Ku ini redha tak dengan pemberian dan ketetapan-Ku. Saya nak baca satu lagi hadis Nabi. Nabi sebut, apabila aku mencintai hamba-Ku, aku akan memberikan dia ujian. Dan aku akan bertanya kepada malaikat yang ada bersama dengannya. Sedangkan Allah tahu perihal hamba. Tetapi Allah ingin memberikan khabar kepada kita bagaimana keadaan tersebut. Wahai malaikat yang ada bersama, adakah hamba-Ku sabar dengan ujianku? Sekiranya hamba-Ku sabar, maka dia dapat. Apabila hamba-Ku redha dengan ujianku, maka dia dapat redha-Ku. Sekiranya hamba-Ku marah dengan ujianku, maka dia dapat kemarahanku. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi, untuk lebih mudah, takut tinggi sangat apa saya terangkan. Bila kita sebut kita redha, puan-puan, tuan-tuan sekalian, bila kita sebut, Ya Allah, aku redha ujianmu daripada isteriku. Isteriku sekian-sekian, suamiku. Percayalah, akan datangnya apa dia? Pertolongan Allah. Sebab apa? Contoh, orang yang sakit, kalau kita panggil dia protes. Kenapa aku sakit? Kenapa aku boleh sakit? Sedangkan aku jaga kesihatan, aku jaga makan. Kenapa? Mungkin sebab ni, mungkin sebab ni. Mungkin sebab awak bagi saya stres. Stres tu punca sakit sekian. Dia tak akan jumpa jalan keluar. Tapi once dia kata, aku redha, aku sakit. Ya Allah, aku redha. Engkau telah memberi ketetapan bahawasaan aku sakit sekian-sekian. Berikanlah aku jalan, Ya Allah. Berikanlah aku kekuatan. Lalu akan datanglah pertolongan Allah. Ada orang yang akan beri kekuatan. Ada jalan keluar. Ini jalannya.
ini penawarnya. Dan kita jumpa ada orang sakit tak jumpa penawar sebab dia tak redha. Tetapi ada orang sakit cepat dapat pertolongan, dapat penawar dan sebagainya. Dan walaupun akhirnya dia mati dalam keadaan sebab sakit tersebut, tapi penawarnya adalah dia redha dengan sakit yang Allah beri, lalu syurga baginya. Allahu Akbar, subhanallah. Satu yang sekira perkongsian yang sangat mendalam. Kalau Sarah boleh kongsikan apa yang dipetik sebentar tadi sebelum ni, Ustazah ada menyentuh. Kadang-kadang kita ni datang ujian bukan sahaja dalam keluarga kita, tetapi sebaliknya mereka, rakan-rakan ataupun sesiapa saja yang pernah kita kenali, mungkin juga melihat apa saja yang kita kecapai ini sebagai satu yang membuatkan mereka ada rasa cemburu, ada rasa iri hati. Bagaimana sebenarnya Sarah sendiri berkongsi pengalaman bersama dengan Syuib untuk memastikan bahawa itu sebenarnya bukanlah satu perkara yang boleh merosakkan hubungan kalian berdua? Apa sahaja dugaan di luar sana, walaupun kata-kata yang mungkin kadang-kadang boleh menyebabkan antara Syuib dan juga Sarah ini boleh menyebabkan hubungan itu berlaku pertelingkahan dan sebagainya. Bagaimana mencari kekuatan sebenarnya nak meredoi agar apa yang berlaku di luar tu takkan mungkin boleh memusnahkan rumah tangga Sarah? Mungkin iri hati manusia luar. Okey, susah. Kalau sekarang ni, kalau kita lihat Sarah dan Syuib, kita Macam tahu kuat. dulunya bagaimana. Dari segi kejayaan hari ini, saya percaya ramai yang menjadikan contoh, ramai juga yang mungkin ada rasa yang cemburu. Bagaimana melihat anda dari segi kebahagiaan anda, kejayaan anda berdua? Pasal yang cemburu tu, definitely saya tak boleh nak buat apa-apa. Yang menjalani perhubungan rumah tangga ni adalah saya dan Syuib. Jadi perasaan syukur kami, perasaan kasih kami, perasaan cinta kami mungkin kuatlah. Bukan mungkin, it is kuat. Kalau kita nak involvekan orang lain dekat dalam perhubungan rumah tangga kita, kenapa dia kena ada dalam rumah tangga kita? Okey. Dia tak perlu ambil pusing hal orang lain dalam rumah tangga kita. Yang pasti itu tidak akan meracuni hubungan. Tidak, sebab untuk kita sampai ke tahap ni tak mudah. Tapi kalau kita nak involve orang lain dekat dalam perhubungan kita, walaupun benda-benda yang macam orang jealous ke, orang apa ke, saya rasa it's not fair to him and to me. Jadi tak ada masalah lah kalau apa pun dugaan yang mendatang, Sarah dan Syuib pasti ada jalan penyelesaiannya tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Saya tak boleh nak bagi confirmation bab tu, sebab kami pun baru nak masuk 10 tahun. Allah boleh bagi macam-macam pada kita dan kita Bersedia. kita serahkanlah, definitely. Bagi saya macam ni. Allah pinjamkan suami saya. Allah boleh buat hati dia berbolak-balik. Allah boleh buat apa yang Allah nak. Jadi saya hati saya pun Allah yang pegang. Allah nak bagi kekuatan ke, Allah nak bagi saya segala macam perasaan sakit ke, perasaan gembira ke, perasaan macam-macam itu semua hak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ustazah, bagaimana sebenarnya kita nak melihat kadang-kadang hidup kita ini memang kita tak boleh lari daripada ujian sebab Betul. kita hambanya. Betul. Tapi bagaimana untuk kita redha setiap ujian itu dalam rumah tangga kita, kita boleh terima dengan seadanya tanpa kita menganggap ia sebagai satu balasan untuk kita. Kita melihat benda yang tak baik saja, tapi kita melihat ia sebagai satu anugerah, satu kurniaan daripada Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi mungkin ini sebab kita nak memanfaatkan ruang hari ini. Masya Allah, saya nak berkongsi beberapa zikir lah. Silakan. Beberapa tips, subhanallah. Kalau kita ada lihat seseorang itu kuat, mudah redha, sebenarnya kekuatan itu datang daripada Allah yang qawi. Allah yang berikan dia kekuatan. Ada kita tengok orang tersebut, subhanallah, bila dia ada je sesuatu yang menyesatkan hati dia, dia cepat lapang, berlapang dada. Sebab apa? Allah yang wasi', yang maha melapangkan, yang maha meluaskan. Jadi Masya Allah, sebelum tu saya pun nak share, nak sebut satu perkara penting. Ada satu perkara yang bila kita dapat, kita akan dapat semua perkara. Macam tu kan? Ada satu perkara, apabila kita dapat perkara ni, kita dapat semua yang kita inginkan dalam dunia ni. Nak apa? Nak bahagia. Nak kaya, subhanallah. Nak berjaya. Nak semualah apa-apa saja.
Iaitu apabila kita memiliki doa yang mustajab. Doa yang makbul. Allahu Akbar. Doa yang makbul. Apabila seseorang memiliki lidah yang mustajab ataupun doa yang makbul, dia minta apa saja dengan Allah, Allah beri. Kita semua nak. Subhanallah. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku sehat. Allah makbul sehat. Ya Allah, bagilah anakku ini jaga solat. Anak jaga solat. Ya Allah, jadikanlah suamiku ini berjaya. Makbul. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, bagaimana nak memiliki doa yang makbul? Saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda ketika itu kepada Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Ali. Wahai Umar dan Ali, carilah akan lahir di kalangan at-tabi'in, iaitu ini adalah golongan yang selepas Nabi. Dia tak sempat jumpa Nabi tapi sempat jumpa dengan sahabat Nabi. Seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Yang mana? Anak saya tu. Nama anak yang sebenarnya Uwais Al-Qarni. Yang mana doanya dimakbulkan Allah. Doanya tidak pernah, tak akan ditolak oleh Allah. Akan diangkat oleh para malaikat. Allah pasti memakbulkan doanya. Sekerana doanya tu makbul. Jadi Rasulullah suruh Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Umar untuk cari Uwais Al-Qarni. Lalu mereka bertanya, Rasulullah, apabila kami bertemu dengan Uwais Al-Qarni, apa yang doa yang perlu kami minta dengannya? Kamu minta daripada Uwais Al-Qarni supaya Allah memakbulkan, supaya Allah mengampuni segala dosa-dosamu. Allahu Akbar. Dalam hadis ini, Nabi SAW mengajarkan sahabat Nabi, sebelum pergi kepada doa yang makbul tadi, sahabat Nabi, sedangkan Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Umar ini telah pun dijamin oleh Rasulullah syurga. Rasul sebut Abu Bakar fi jannah, Umar fi jannah, Ali fi jannah, Uthman fi jannah, Allahu Akbar, dijamin syurga. Tetapi Nabi tetap mengajarkan kepada sahabatnya, apabila jumpa orang yang makbul doa, minta apa? Diampunkan Allah segala dosa-dosa. Tapi yang saya nak cerita secara ringkas, apakah amalan ataupun kenapa Uwais Al-Qarni diberi kelebihan doa yang makbul? Kerana apa? Sebab kisahnya yang sangat hebat. Kalau kita cerita pada tengah hari ini, mungkin ramai yang menangis. Sebab apa? Betapa dia adalah anak yang sangat berbakti kepada ibu dia, kepada ibu dan ayahnya, kepada ibunya, sampai diberi kelebihan. Para pendengar sekalian, Allahu Akbar. Siapapun kita, tapi kalau kita bukan seorang anak yang menyantuni ibu, sama ada ibu ayah kita hidup ataupun mati, kita bukan siapa-siapa. Tinggi mana pun pangkat kita, harta kita banyak macam mana pun, orang memuji dan memuliakan kita, tapi sekiranya kita bukan anak dan kita anak yang menyakiti ibu ayah, kita dibenci, kita dikutuk oleh penduduk langit, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Sebab itu saya sebutkan tadi, siapa yang nak doanya makbul dan akhirnya permintaan dia dengan Allah semua Allah tunaikan, jadilah anak yang berbakti kepada ibu ayah tanpa syarat. Kenapa saya sebutkan tanpa syarat? Subhanallah. Kerana hari ini ada anak yang memberi syarat, Ustazah, saya bukan tak nak hormat pada ibu ayah, tapi ibu ayah saya bukan ibu ayah yang baik. Allahu Akbar. Maka seorang anak mentaati ibu ayah dalam keadaan ibu ayahnya bukan ibu ayah yang baik, lagi tinggi nilai ketaatannya, lagi tinggi makbul doanya. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Dan pastinya saya kira ini memberikan satu pencerahan dan juga banyak sangat ilmu dan manfaat yang kita perolehi daripada perbincangan kita, redha seorang isteri ini. Saya rasa Ustazah kita kena sambung buat episod yang kedua. InsyaAllah. Supaya banyak saya lagi tak sempat nak share zikir tu. Oh, boleh kalau kita sharekan sedikit. Okey, sekejap saja. Okey. Subhanallah, para pendengar sekalian, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca zikir, ini zikir redha, pada waktu pagi 3 kali dan pada waktu petang 3 kali, dia berhak dapat redha Allah di pada mahsyar kelak. Dan zikir ini akan membantu kita untuk menjadi hamba Allah yang mudah redha dengan Allah. Zikir itu yang berbunyi, insyaAllah Sarah kita baca sama-sama. Kita pegang. Saya suka pegang. Pegang juga tangan. Subhanallah. Kita sama-sama baca dan ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Wabil Islam Medina. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin Nabi yang wa rasulah. Nabi yang wa rasulah. Maksudnya, dah ku redha
Ikut saya. Daku redha. Daku redha. Allah Tuhanku. Allah Tuhanku. Allah ketetapanku. Allah ketetapanku. Allah pemutusku. Allah pemutusku. Allah pemberiku. Allah pemberiku. Daku redha. Daku redha. Islam agamaku. Islam agamaku. Cara hidupku. Cara hidupku. Cara matiku. Cara matiku. Cara bangkitku. Cara bangkitku. Daku redha. Daku redha. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabiku. Nabiku. Rasulku. Rasulku. Ikutanku. Ikutan. Ya Allah. Ya Allah. Aku redha. Aku redha. Segala ketetapanmu. Segala ketetapanmu. Pemberianmu. Pemberianmu. Ujianmu. Ujianmu. Bantulah ya Allah. Bantulah ya Allah. Untuk menjadi hamba-Mu hamba-Mu yang redha kepadamu. yang redha kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Cari zikir itu dalam internet, Google zikir redha. Insya-Allah. Amalkan pagi dan petang. Terima kasih Ustazah. Terima Hari kasih ini Ustazah. Banyak sangat ilmu bermakna. yang banyak kita dapat. Terima kasih Ustazah Asma Harut. Dan kita pastinya akan ada siri kedua untuk sambungan bersama dengan Ustazah. Terima kasih juga kepada Siti Sarah. Sekejap lagi kita nak bersama dengan Siti Sarah. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini.